سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا كريم. Alhamdulillah, pertama kali dan selamanya kita rafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita nikmat iman Islam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita kesempatan untuk kita menghirup udara Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kepada kita kekuatan untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kepada kita berbagai-bagai nikmat, tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk kita ini menyatakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dia kata kepada kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Jadi bertepatan dengan itu, kita ini diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk datang ke rumah dia. Kalau kita lihat kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita ini bukan sedikit. Kerana apa? Kalau kemewahan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu Allah bagi kepada semua. Allah bagi kepada semua makhluk dia. Akan tetapi sifat Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim, sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala itu dibagi kepada semua makhluk. Akan tetapi Ar-Rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dia hanya bagi kepada orang yang beriman kepada dia, iaitu orang muslimin, orang mukminin, orang muqarrabin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat balik merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar kepada kita. Yang pertama, ada 7 golongan yang mana mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang pertama Imamul Adil. Yang pertama pemimpin yang adil. Yang kedua ialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Imamul Adil wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda ataupun seorang muslimin, seorang mukminin, seorang muslimat yang mana hatinya bertaut kepada umat-umat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sehari tak mari masjid, sehari tak sembahyang secara berjemaah, dia rasa hidup dia tak lengkap. Begitulah dengan tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan. Jadi kekuatan itu, kesempatan itu bukan suatu rezeki yang begitu mudah Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang lain. Kalau kita lihat kawan-kawan dan sahabat kita yang masih berada di luar dalam keadaan jam dan sebagainya, saya bercakap ini kepada tuan-tuan, ini adalah realiti. Adapun kita kadang-kadang pada hari-hari biasa, tuan-tuan, kita akan mengalami situasi yang seberikut, iaitu berada dalam keadaan jam dan sebagainya. Masa itu barulah kita fikir bahawa betapa nikmatnya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mana dapat berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala bersembahyang secara berjemaah dan sebagainya. Bertepatan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan golongan ganjaran pahala bagi mereka yang mana bersembahyang secara berjemaah ni. Allah bagi kepada mereka itu 27 kali ganda. Berbanding orang yang sembahyang seorang, Allah bagi kepada dia 1 pahala. Kita tak kira lagi mengikut kepada sah, syarat dan batal sebagainya. Itu dikira sebagai ganjaran Allah. Kalau ganjaran sebegitu pun Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita ini banyak, apatah lagi orang-orang yang mana menuntut ilmu, mendengar bahan-bahan ilmiah, mendengar kuliah-kuliah yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, wa zakir, berilah peringatan, fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman kepada dia. Jadi alhamdulillah, seperti mana yang telah lepas kita dah menyentuh berkenaan hadis akhir zaman, hadis 40 akhir zaman yang mana dikarang oleh kitab Ustaz Al-Fadhil, iaitulah Fahmi Zamzam.
dia merupakan seorang muallim, seorang ulama yang mana dia pernah datang ke Malaysia, datang ke Kedah mengajar di Derang, dan dia mengarang kitab berkenaan hadis 40 akhir zaman. Ini kita dah baca dah. Kalau tuan-tuan ikut kepada muzakarah ataupun kita punya perkongsian, bukanlah saya kata nak mengajak dan sebagainya, tetapi kita berkongsi. Kerana saya sendiri pun bukan ada ilmu sangat pun, tuan-tuan lebih banyak ilmu pada saya. Kata ulama, orang yang mendengar ni dia lebih banyak faham daripada orang yang memberi, kan? Jadi alhamdulillah, kalau kita lihat hadis-hadis yang kita sentuh pada pertemuan lalu, iaitu berkaitan dengan hadis yang pertamanya, tanda-tanda akhir zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq kepada kita. Itulah yang pertamanya takwa dan perpaduan asas keselamatan di akhir zaman. Ini kita sentuh, kita revision balik, kita ulang balik sebelum kita nak pergi kepada hadis pada malam ini. Itulah hadis yang pertama. Kalau kita lihat, takwa dan juga perpaduan asas keselamatan di akhir zaman, yang mana kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah. Suatu ketika dahulu dia pernah berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia doa apa? Dia doa supaya umat dia ini, yang pertamanya, apabila mereka mengalami kemiskinan, maka berilah kepada mereka rezeki, bagilah kepada mereka kekayaan, bagilah kepada mereka kemewahan, supaya dengan kemewahan, supaya dengan rezeki yang kau bagi kepada mereka, mereka boleh dekat dengan kamu, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa yang pertama Allah Subhanahu wa taala makbulkan. Begitu juga doa yang kedua, Nabi doa kepada umat dia. Yang pertama, berilah kepada mereka itu suatu kesembuhan apabila mereka itu ditimpa penyakit. Kalau kita lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq kepada kita, setiap penyakit ada ubatnya, illa al-maut, kecuali kematian. Kematian itu tak ada ubat lah. Cerita dia kena tanam lah, kan, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang doa yang ketiga dan doa yang seterusnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa supaya umat dia ini disatukan. Iaitulah mereka ini tidak bergaduh, mereka ini tidak berselisih pendapat, mereka ini tidak bercanggah dan sebagainya. Bercanggah dari segi parti politik, bercanggah dari segi fahaman fiknya, bercanggah dari segi fahaman bola sepaknya dan sebagainya. Kalau kita lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam doa kepada kita supaya umat dia ini tidak bercanggah ataupun tidak bergaduh. Makna kata mereka ini bersatu padu. Dan doa tersebut Allah Subhanahu wa taala tangguhkan. Dan inilah yang mana kalau kita lihat hadis yang pertama lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq kepada kita, iaitu asas kepada perpaduan umat Islam, iaitu mereka itu bersatu padu. Hadis yang pertama berkenaan dengan tanda-tanda akhir zaman, yang mana Ustaz Fahmi Zalman dia letak hadis ni hadis yang pertama. Kalau kita lihat prioritinya, umat Islam hari ini bukan sedikit, begitu banyak. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu ibarat buih-buih yang berada di lautan, banyak. Tetapi apabila unsur-unsur ataupun rawasib daripada Yahudi Jahiliyah, yang mana daripada barat, Amerika dan sebagainya, menunjukkan kita ke arah ini, maka kita pergi ke arah ini. Apabila mereka memberikan kepada kita suatu rawasib yang mana cara hidup, maka kita lihat anak-anak kita ikut ke arah itu. Jadi inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ibarat akhir zaman ini umat Islam bukan hanya sedikit, mereka ni banyak, tetapi mereka ibarat buih-buih di lautan. Jadi itu hadis yang pertama. Dan hadis yang seterusnya ialah berkaitan dengan saya buka dia punya internet, download dia punya buku. Bila dah download tu jadi macam hang, selain handset pemurahan. Baik, jadi hadis yang seterusnya berkaitan dengan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq kepada kita, iaitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu pada akhir zaman, yang mana Islam itu datang dalam keadaan yang dagang. Bada'al Islam gharibun fasayaudu gharibun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama bada'ta al-ghuraba.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq kepada kita datangnya Islam itu dalam keadaan dagang. Kalau kita lihat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada umat dia, ya, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa Islam itu dalam keadaan ketika itu jahiliyah. Jahiliyah itu bermaksud dalam keadaan masyarakat ketika itu tidak mengetahui, jahil, atau bahasa kasarnya dipanggil bodoh, tapi kasarlah benda tu. Tapi itulah hakikatnya, bahawa ketika itu mereka itu jahil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membawa kepada orang-orang jahil yang tidak mengetahui ini suatu wahyu, yang mana wahyu itu kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu bukan macam kita. Dia bercakap bukan sesuka hati. Kalau saya sebagai contoh, saya bercakap, kita bercakap banyak salah. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia cakap, kata Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bercakap apa yang dia nak bercakap, tetapi dia bercakap mengikut kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyun yuha. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata-kata dia punya perilaku dia punya iqrar dia, diam dia pun menjadi sebagai bukti, menjadi sebagai asar, menjadi sebagai khabar untuk manusia ini ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat orang yang mana berpengaruh, pemimpin yang terpengaruh, kita lihat bagaimana kata-kata dia, bagaimana perilaku dia, maka itulah sebab dia menjadi pemimpin. Dan mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap mengikut kepada nafsu, akan tetapi dia berpandukan kepada dua, iaitulah Al-Quran. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kepada anwa', bahagian-bahagian aqsam, bahagian-bahagian hadis ini, yang pertamanya hadis ini, yang pertama dia hadis Nabi, yang kedua hadis Al-Qudsi. Yang mana Al-Qudsi itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Antara hadis qudsi yang mana menyebut, banyak hadis qudsi menyebut, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut. Antara hadis Nabi, iaitulah yang pertamanya innamal a'malu binniyat, sebagai contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, setiap perbuatan manusia itu berpandukan kepada niat, berpandukan kepada apa yang mereka niatkan. Kalaulah mereka itu datang ke masjid, datang ke rumah Allah, kalaulah mereka itu membaca Al-Quran, kalaulah mereka itu beribadah, akan tetapi menunjuk-nunjuk, maka apa yang mereka tunjukkan itulah niat mereka. Dan kalaulah mereka itu ikhlas, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dapat apa yang mereka inginkan. Hadis itu hadis yang mana diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, ketika mana berlakunya seorang sahabat yang mana dia berhijrah bersama-sama dengan Nabi, akan tetapi hijrahnya itu disebabkan seorang perempuan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq benda tersebut. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq kepada kita. Jadi perkataan Nabi, kata-kata Nabi, tingkah laku Nabi, diam Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi masdar, sumber kepada kita hari ini. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq kepada kita, kamu nak selamat, kamu nak berjaya di dunia dan juga di akhirat, kamu berpegang dengan dua perkara. Iaitu yang pertamanya Al-Quran. Dia bagi kepada kita Al-Quran. Dan yang kedua dia bagi kepada kita kata-kata dia, quote dia, kata-kata, iaitulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada kita, kalau kamu berpegang dengan dua perkara tersebut, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kamu tidak akan bercanggah, kamu tidak akan jahil, kamu tidak akan direndahkan dan sebagainya, kata Nabi, apabila kamu berpegang dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Hari ini kalau kita lihat tuan-tuan, mengapakah Islam hari ini dihina, ditindas? Tidak lain dan tidak bukan hanya kerana kita ini meninggalkan dua mutiara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan, iaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Kalau kita lihat, tinggalkan itu dalam banyak bentuk tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang pertamanya, kita ini tidak membaca, tidak membaca Al-Quran. Tuan-tuan, membacalah Al-Quran, tuan-tuan dalam keadaan yang baik dan sebagainya. Kalau orang-orang yang di luar sana,
tidak membaca Al-Quran, mereka itu Muslim. Bahkan bukan tidak membaca Al-Quran, kadang-kadang sembahyang pun tinggal dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak menjadi ummah yang mana kata Sayyidina Umar kepada sahabat-sahabat, kamu, nahnu, kita ini, kata Sayyidina Umar, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan kita ini mengagungkan Islam. Kalau dia tidak mengagungkan Islam, kata Sayyidina Umar, nahnu qaumun a'azzana bil Islam, kita ini adalah satu-satunya umat yang mana kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan kita ini memuliakan Islam. Kita bawa Islam tersebut. Apabila orang melihat kita sebagai Muslim, dia berkenan kepada kita. Orang non-Muslim lihat kepada kita, dia ini Muslim, tingkah laku dia baik. Apabila dia berniaga, dia tidak tipu dan sebagainya. Apabila dia bekerja amanah dan sebagainya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Umar, kita ini dimuliakan dengan sifat-sifat kita. Tetapi apabila kita ini tidak mengendahkan, kita mengesampingkan Islam daripada diri kita, maka dengan sebab itulah ada kaum-kaum kafir ataupun kaum-kaum Yahudi yang mana mereka akan mengambil kesempatan kepada kita disebabkan kita ini lemah. Kita meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kepada kita, dan kita meninggalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kepada kita. Baik, itu hadis yang kedua, iaitu berkaitan dengan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar kepada kita Islam itu datang dalam keadaan dagang. Dan seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar kepada kita dalam hadis yang mana, hadis yang ketiga, seluruh dunia datang mengerumuni dunia Islam. Seluruh dunia datang mengerumuni dunia Islam. Itulah keterangannya memang benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan umat Islam pada hari ini, menggambarkan kebenaran apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam ditindas dan sebagainya. Kalau kita lihat negara-negara yang mana negara Islam, negara Palestin, negara Yaman, Syria dan sebagainya, orang-orang daripada orang luar, orang bukan Islam, mereka datang ke negara Islam yang mana mereka itu ingin apa? Yang pertamanya, ingin memusnahkan Islam itu sendiri, dan mereka ingin mengambil harta-harta ataupun ambil daripada sumber-sumber asli galian dalam negara umat Islam. Kita berlaku melihat kepada, kalau kita lihat kepada sejarahnya 9 September 11 September yang mana berlakunya kejadian WTC yang mana kononnya angkara umat Islam, dan akhir sekali dia ambil benda itu sebagai reason untuk dia menyerang Iraq dan sebagainya. Kalau kita lihat, itu adalah tanda-tanda yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sebut pun kepada kita. 1400 tahun dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sebut, dan perkara ini berlaku. Dan hadis yang seterusnya, iaitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu agama akan beransur-ansur hilang. Bagaimana ilmu agama akan beransur-ansur hilang? Iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil ulama-ulama. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'hu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak mengambil, tidak mengenggam ilmu tersebut dengan tiba-tiba, dengan cara yang mana, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala ambil dengan mematikan para ulama. Orang-orang yang baik pergi menemui dia terlebih dahulu. Kalau kita lihat ulama-ulama dan ulama-ulama yang mana mereka itu faqih dalam berbagai bidang, semua itu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat Tok Guru sendiri, Ustaz Arwah, Ustaz Fazil dan sebagainya, mereka ini merupakan ulama yang mana ulama ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itulah pewaris Nabi, dan mereka inilah memberikan kepada kita apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kepada kita. Apabila mereka itu tidak ada, maka itulah tanda-tanda akhir zaman. Itulah ilmu agama akan beransur-ansur hilang. Itu yang pertama, mengikut kepada tafsiran kitab ini, itu yang pertama. Yang keduanya iaitulah apabila ilmu-ilmu agama tidak lagi diendahkan oleh manusia, oleh umat Islam, yang mana kita lebih lagi mementingkan anak-anak kita. Tak apa dapat 10A pun, walaupun tidak boleh membaca Al-Quran dan sebagainya. Kita lebih lagi mementingkan anak-anak kita, berapa A dan sebagainya, berbanding kita nak tanya mereka dah sembahyang ke belum, mereka pandai tak baca Al-Quran dan sebagainya.
Jadi perkara-perkara itu haruslah kita muhasabah balik, kan? Yang mana dunia dan juga akhirat perlulah seimbang. Tidak salah kita mengutamakan kepada anak-anak kita pelajaran akademik, juga kita juga tidak mengesampingkan pelajaran-pelajaran agama dan sebagainya. Supaya apa tuan-tuan, apabila mereka itu besar, apabila kita sudah tidak ada, maka mereka lah yang akan mendoakan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permata-permata kita antaranya iaitulah anak soleh, yang mana apabila seseorang anak Adam itu mati, apabila seseorang anak Adam itu dipanggil menghadap Ilahi, maka semua perkara terputus, semua amalan, semua perbuatan apa yang dia buat semua terputus, melainkan 3 perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya iaitulah sedekah jariah. Kita ulang banyak kali benda ni. Sedekah jariah, sedekah yang kita bagi kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang mana akan menjadi saham kita. Kita dah tak ada tuan-tuan, tapi apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, senang dia nak masuk syurga. Kata Allah, engkau waktu ketika mana di dunia, engkau banyak memberikan sumbangan ilmu. Ada ilmu, bagilah sikit. Tak banyak pun, sikit yang kita rasa kita ada, kita bagi. Itulah berbentuk nasihat, wasiat dan sebagainya. Kemudian ilmu kita kurang, kemudian kita ada harta benda, kita bagi harta benda kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang dalam kesusahan, banjir, saudara-saudara kita di Palestin memerlukan bantuan kita bagi. Kita tidak berkira. Itulah yang mana menjadi saham kita di hari akhirat. Dan seterusnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waladun soleh, anak yang mana soleh, yang kita didik dia, kita bagi duit kepada dia, kita hantar dia ke sekolah-sekolah agama, kita hantar dia ke sekolah dan sebagainya, maka apabila mereka itu besar, mereka mendoakan kebahagiaan kita, kebahagiaan dunia dan juga di akhirat, maka mereka itulah yang merupakan saham kita di hari akhirat. Dan seterusnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang kita manfaatkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menyebut ilmu yang manfaat, maka ilmu itu juga sebagai rezeki Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dah sentuh berkaitan dengan surah At-Takasur. Surah At-Takasur yang kita sentuh minggu lepas berkaitan dengan rezeki, nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita, yang mana dia akan tanya balik. Yang pertamanya ilmu. Di manakah ilmu kamu yang kamu ambil, dan di manakah kamu sumbangkan? Kemudian harta, di manakah kamu dapat, halal ke haram? Dan kemudian bagaimana kamu sumbangkan? Masa kita, tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr, Allah bersumpah dengan masa, kerana sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan rugi, melainkan mereka yang beramal soleh dan mereka yang berpesan kepada kebenaran, berpesan-pesan kepada kesabaran. Tuan-tuan, dalam khulasahnya, Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita, yang pertamanya amal soleh, kemudian berpesan kepada kebenaran, dan akhir sekali berpesan kepada kesabaran. Sabar itu, tuan-tuan, yang mana Allah Subhanahu wa taala suruh kepada kita sabar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, apabila sahabat bertanya kepada Nabi, wasiatkan kepada aku satu perkara, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq kepada sahabat tersebut, janganlah kamu marah. Kemudian diulang lagi, apa lagi? Janganlah kamu marah. Faraddada miraran, la taghdab, kata Nabi, janganlah kamu marah. Itulah disuruh kepada kita ini bersabar dalam segala apa ujian yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Sebagai manusia, tuan-tuan, kita tidak terlepas dengan kesusahan, tidak terlepas dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia. Baik dia ustaz, baik dia pensyarah, baik dia cikgu, baik dia suami, baik dia isteri, baik dia anak, baik dia segala-gala posisi dia, maka Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita ujian. Sebab apa, tuan-tuan? Ada yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia hari ini ujian, dia marah kepada Allah. Dia kata, kenapa aku diuji? Kenapa aku jadi begini dan sebagainya? Padahal dia tak tahu ujian Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya Allah sayang kepada kita. Allah sayang kepada kita. Sebab apa? Dia sebut dalam surah Al-Mulk, tuan-tuan, tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Kita ambil ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala habaq kepada kita, dialah yang mana berkuasa
Dialah yang menjadikan kehidupan, menjadikan kematian. Dan dialah apa? Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dua-dua ni tuan-tuan, kehidupan, kematian ini dibagi dalam bentuk yang liyabluwakum. Bala yang disebut sebagai liyabluwakum itu ialah di mana dia ingin menguji kita. Dia ingin melihat kita bagaimana sabar kita, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak perlu ambil yang banyak pun, tuan-tuan. Dalam keadaan kita nak bawa kereta, yang elok, tiba-tiba sampai ke plaza tu, jam, queue dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang lintas kita, cross, kan? Kita punyalah tunggu lama, dia masuk depan kita, kan? Boleh kita bersabar dan sebagainya, tetapi apa berlaku kepada kita, kita pun marah juga. Kita tak kena tuan-tuan. Bahagia, kadang-kadang kesabaran itu bukan hanya perkataan, tetapi mestilah diberikan dalam bentuk yang mana kita kena buat terlebih dahulu. Itulah yang dikatakan sebagai sabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang berbanyak-banyak kali, iaitu la tardha. Ulang lagi yang kedua, la tardha. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang. Baik, saya minum dulu. Baik, jadi hadis yang ketiga itulah berkaitan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam abang kepada kita bagaimana ilmu agama akan beransur-ansur hilang. Maka hadis yang seterusnya itulah hadis yang keempat dan hadis yang kelima, bagaimana umat Islam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengikuti langkah-langkah Yahudi dan juga Nasrani. Langkah-langkah Yahudi dan juga Nasrani, tuan-tuan, kalau kita lihat berbagai-bagai rawasib, berbagai-bagai planning, berbagai-bagai dia punya cara-cara untuk menyesatkan umat Islam. Antaranya apa dia, tuan-tuan? Media massa. Antaranya apa, tuan-tuan, yang kita lihat anak-anak kita, game dan sebagainya. Mereka lawa dalam keadaan mereka itu tidak sedar bahawa masa-masa muda mereka sepatutnya kena melihat kepada masa-masa muda sahabat-sahabat. Kalau kita lihat, mereka akan mengambil contoh apa? Reason, alasan bahawa muda lagi, nanti tua beramal lah. Sedarkah kita, tuan-tuan, bahawa adakah kita akan sampai kepada tua? Kadang-kadang tak sampai tua pun dah ditarik nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muda itu tersebut bukanlah alasan untuk berfoya-foya, tetapi haruslah kita mengambil pengalaman daripada orang tua-tua, ambil pengalaman daripada orang-orang tua-tua, terutama ayah mak ayah kita, macam tuan-tuan. Tuan-tuan yang mana merupakan merupakan ayah, merupakan pemimpin, haruslah bagi kepada anak-anak nasihat dan sebagainya dalam bentuk yang mana supaya mereka ini tidak tidak lara dan sebagainya, tidak berada dalam keadaan yang mana muda pun, tetapi muda yang menghafal Al-Quran. Kalau kita tengok Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, muda dalam keadaan umur 13 tahun, 14 tahun jadi mufti. Cuba kita tengok anak-anak kita, kita tengok masyarakat kita 14 tahun, 13 tahun buat apa? Bagaimana berbezanya kita dengan mereka. Jadi oleh kerana kita melihat bagaimana kehebatan umat Islam ketika dahulu mereka itu hebat, disebabkan mereka tidak mereka tidak mengabaikan masa. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, Nabi kata, jagalah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertamanya, jagalah masa mudamu sebelum tuamu. Tuan-tuan, umur 40-50, 40-50 bukan dikira tua lagi sebenarnya. Masih ada lagi masa-masa untuk kita beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq kepada kita, walaupun esok itu nak kiamat, hari ini boleh tanam lagi benih-benih keimanan. Masih sempat lagi. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala begitu sayangkan, begitu suka orang-orang yang bertaubat kepada Dia. Jadi bukan masa lagi, walaupun kita dah tua, walaupun kita dah 40-50, juga bukan alasan kepada kita dah terlambat dan sebagainya. Masih lagi ada kesempatan dan juga ruang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Dan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, iaitulah jagalah masa mudamu sebelum tua, masa sihat sebelum sakit. Masa sihat sebelum sakit, tuan-tuan. Nak tunggu sakit ni bukan tunggu tua, muda pun sakit. Muda pun sakit, tuan-tuan. Saya sendiri sakit. Sembahyang, kalau sembahyang kadang-kadang terpaksa sembahyang dulu.
sakit urat, sakit saraf dan sebagainya. Tak tunggu tua Allah Subhanahu Wa Taala puji kita, muda pun sakit dah. Jadi kesempatan apabila kita sihat ini, kita berimanlah kepada Allah. Sihat ke sakit ke beriman. Seronoknya tuan-tuan jadi orang Muslim ini, kata ulama, yang pertamanya apabila mereka itu diberi nikmat, mereka bersyukur, Allah tambahkan lagi nikmat kepada mereka. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, apabila kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan kepada kamu nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Soalnya apabila kamu kufur, apabila kamu ingkar, kata Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan sediakan azab-azab yang pedih. Kita ini sebagai umat Islam, tuan-tuan, kita diberikan nikmat, kita bersyukur, Allah tambah lagi nikmat. Kita diberikan masalah, kesusahan, itu menunjukkan Allah nak kafarah dosa-dosa kita. Kan? Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita lihat orang-orang yang sakit, yang mana dah lama sakit, kan? Kemudian Allah bagi kepada dia kesembuhan. Rasa begitu nikmat kesembuhan tersebut. Itulah nikmat. Jadi kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah masa lapangmu sebelum masa sempitmu. Itulah dalam keadaan kita masih lagi boleh datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, boleh lagi sempat untuk membaca Al-Quranul Karim. Sebelum kita sibuk, maka gunalah kesempatan tersebut. Dan akhir sekali, jagalah masa hidupmu sebelum masa kamu mati. Apabila mati, tuan-tuan, maka tidak ada apa yang boleh kita buat, melainkan kita ini tiga perkara tersebut kita harapkan. Yang pertama, sedekah jariah kita, ilmu yang bermanfaat, ataupun anak-anak soleh yang kita didik. Itulah amalan-amalan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam harap kepada kita. Apabila meninggalnya ataupun matinya seseorang, maka terputuslah melainkan tiga perkara tersebut. Hadis yang seterusnya itulah hadis yang mana berkaitan dengan penyakit-penyakit umat terdahulu. Penyakit-penyakit umat terdahulu, iaitulah penyakit yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ulang balik, iaitulah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar umat yang aku timpakan penyakit-penyakit menimpa umat-umat yang terdahulu. Antaranya penyakit apa, tuan-tuan? Yang pertama ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlalu banyak seronok. Yang kedua, terlalu mewah. Yang seterusnya, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia, saling memarahi dan hasud menghasut sehingga menjadi zalim dan juga menzalim. Itulah penyakit yang mana berbahaya. Kalau kita lihat, tuan-tuan, penyakit yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada zaman umat-umat terdahulu, juga sekarang ini kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala pertunjukkan kepada kita. Yang mana hari ini pun tanda-tanda akhir zaman. Yang pertamanya, terlalu banyak nak berseronok. Masyarakat ataupun umat hari ini terlalu banyak untuk berseronok. Buat apa benda pun semua nak berseronok. Tidak salah berseronok, berhibur, tetapi ada batas-batasnya. Yang hendaklah kita ini, kalau boleh, seronokkanlah diri kita ini dengan benda-benda yang menyeronokkan kita apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang seterusnya, itulah Islam datang. Islam datang dalam keadaan dagang dan kembali dalam keadaan dagang. Itulah hadis yang kita sentuh tadi. Bada al-Islam gharibun fasayaudu gharibun kama bada'ta al-ghuraba. Dan hadis yang minggu lepas kita sentuh, iaitulah bahaya kemewahan. Bahaya kemewahan ketika mana Mus'ab bin Umair datang berhijrah bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam berhijrah, sebelum hijrah, dia merupakan orang antara orang yang paling kaya lah kita sebut, orang yang banyak harta, orang yang sering kali dimewah-mewahkan oleh ibu dia. Akan tetapi apabila dia berhijrah bersama-sama dengan Nabi, dia bersama-sama dengan Nabi, meninggalkan kesenangan, maka dialah merupakan antara orang yang mana sehelai sepinggang. Sehelai sepinggang. Dia tidak kisah bagi dia ini tidak mewah, akan tetapi dia melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi habaq, orang yang bijak, orang yang paling bijak, iaitu orang yang mana al-kayis man nafsuhu, sentiasa muhasabah, sentiasa nak kebaikan, wa amila bima ba'dal maut, dan bertindak beramal untuk kebaikan. Maka dia pun bertindaklah dengan ambil sebulat suara berhijrah bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis pada hari ini dia ada punya revision ya, tak masuk-masuk lagi. Jadi saya seronok untuk kita ulang-ulang balik. Kerana ilmu itu kan, kita duk ngaji, kita tak lupa yang lepas. Jadi kita sentuh hari ini, walaupun sedikit, tetapi kita boleh ambil ibrah dia. Itulah hadis
Seterusnya hadis yang berkaitan dengan umat Islam memusnahkan orang Yahudi. Baik, kita baca daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah akan berlaku kiamat. Kata Nabi, tidaklah akan berlaku kiamat sehingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi, sehingga kaum Yahudi itu bersembunyi di sebalik batu dan juga pohon kayu. Lalu batu dan pohon kayu itu berkata, hai orang Islam, inilah orang Yahudi yang ada di belakang saya. Kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon qarqad, iaitu pohon yang mana semacam pohon yang berduri. Dia ini di mana? Kerana sesungguhnya pohon itu adalah daripada pohon Yahudi. Oleh sebab itulah dia melindunginya. Maka gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kita, tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah kaum muslimin memerangi kaum Yahudi balik dalam keadaan di mana sehinggakan dikatakan, diriwayatkan pokok-pokok semua habaq. Mereka bersembunyi di belakang pokok-pokok. Maka pokok-pokok pun habaq. Wahai orang muslimin, bunuhlah orang Yahudi yang mana dia berada di belakang aku. Semua pokok-pokok, semua tumbuh-tumbuhan, mereka itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, Allah ciptakan mereka ini semua ada functionnya, semua ada fungsi dia. Tumbuh-tumbuhan bagaimana, binatang bagaimana, mereka itu tidak semacam manusia, yang mana manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala beri akal kepada kita, maka dia akan beri dua benda. Yang pertamanya nafsu, yang keduanya yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi akal kepada kita, maka dia akan bagi kepada kita nafsu. Maka nafsu, dia akan menafsu dan juga akal mengikut kepada mana satu, sama ada nak mengikut nafsu ataupun nak mengikut kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ketika itu semua pokok akan mengkhabarkan ataupun dia akan bagi tahu kepada orang muslimin bersatu untuk membunuh orang Yahudi, kecuali satu pokok dinamakan sebagai qarqad. Qarqad ni ialah satu pokok yang mana berduri. Seolah pokok yang mana berduri. Saya pernah cerita pokok qarqad ni macam mana. Seolah macam pokok apa? Tak kata pokok Kristus bukan kan? Dia satu pokok yang mana berduri. Kalau kita tengok pokok Kristus tu bukan berduri pun kan? Di mana pokok tersebutlah yang mana dia bersama-sama dengan Yahudi. Itulah dia tidak bagi tahu. Itu adalah dia punya hikmah dan sebagainya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila berlakunya peristiwa tersebut, maka itulah tanda-tanda berlakunya kiamat. Maka keterangannya hadis ini memberikan harapan yang sangat besar kepada kaum muslimin dan menjadikan kemenangan mereka dalam memerangi orang-orang Yahudi. Jadi walaupun orang-orang Yahudi merancang dan berusaha sedaya upaya untuk membunuh dan menyesatkan umat Islam, namun akhirnya kaum Yahudi akan binasa juga di dalam kepungan umat Islam. Kalau kita lihat umat, ataupun kalau kita lihat umat Islam pada hari ini ditindas oleh kaum Yahudi, oleh orang-orang kafir yang mana mereka membunuh umat Islam. Kalau kita lihat hari-hari disembelih di Middle East, di sebelah Timur Tengah, tiap-tiap hari bergaduh. Bukan bergaduh, tiap-tiap hari dibunuh oleh Yahudi. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq kepada kita, walaupun kita ini diperangi, akan tetapi mereka-mereka yang diperangi itu bukan sia-sia. Darah-darah mereka itu merupakan darah-darah syuhada. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata. Janganlah kamu kata orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mereka itu mati sia-sia. Akan tetapi mereka itu bernyawa. Amwata bal ahya'un walakin la tash'urun. Bahkan mereka itu senantiasa hidup. Itulah mereka di kalangan orang-orang syuhada. Ayat dalam surah Al-Baqarah. Baik. Maka keterangannya, kalau kita lihat, itulah adanya harapan bahawa akhir zaman umat Islam akan bangun kembali.
dan akan memerangi kembali musuh-musuh Islam, iaitu orang Yahudi dan sebagainya. Umat Islam akan membunuh dan menghapuskan semua kaum Yahudi yang ada di permukaan bumi ini, dan umat Islam akan ditolong oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, sebagai contoh malaikat dan sebagainya. Jadi hadis ini merupakan salah satu daripada bukti bahawa umat Islam tidak akan selama-lamanya ditindas. Walaupun kita ditindas dari segi ekonomi, kita ditindas dari segi ilmunya, ilmu pun kurang dan sebagainya, kita ditindas oleh berbagai-bagai sikap ataupun karakter diri yang mana menyebabkan umat Islam hari ini ditindas. Antara disebabkan mereka itu tidak mengamalkan Islam, mengikut kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Apabila diberitakan supaya mengikut hukum Allah, maka berbagai-bagai alasan. Akidah itu terlalu nipis dibandingkan dengan sahabat-sahabat. Maka walaupun begitu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di akhir zaman, di akhir sebelum berlakunya kiamat, umat Islam akan memerangi kembali orang Yahudi. Dan apabila diceritakan dalam bentuk itu, itulah digambarkan bahawa pohon-pohon, pokok-pokok akan beritahu yang di belakang dia ini adalah orang Yahudi, dan bunuhlah kata pokok tersebut, kecuali pokok Al-Warqat tersebut, jadi pokok yang berduri. Dan sehinggalah batu dan pohon kayu pun akan memberikan pertolongan kepada umat Islam. Maka insya-Allah dengan hadis ini kita jangan berputus asa, kerana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Quran, memberikan kepada kita Islam, memberikan kepada kita satu cara hidup yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Kamilah yang menurunkan Islam, kamilah yang menyampaikan kepada kamu melalui rasul-rasul, maka kamilah yang akan menjaga agama tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala tayasu min rahmatillah, janganlah berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana hari ini kalau kita lihat, walaupun ditindas, manusia, umat Islam hari ini berada dalam kesusahan, kemiskinan dan sebagainya, ingatlah itu merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini bukan berbentuk kesusahan saja, tuan-tuan. Senang pun ujian juga, tuan-tuan. Masa banyak, masa lapang, kemewahan juga merupakan ujian. Begitu juga dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu juga bukan hanya berbentuk kepada harta benda. Boleh datang ke masjid, boleh hidup dalam keadaan yang tenang, ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu juga merupakan rezeki pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Nak hati tenang bukan dengan harta. Nak hati tenang bukan dengan ada bini yang cantik, tetapi nak hati tenang dengan kita ingin mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ala bi zikrillah, ingatlah kata Allah, dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Jadi nak ingat Allah Subhanahu wa taala bagaimana, tuan-tuan? Kenalah ikut cara-cara dia. Kita ikut tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut 7 golongan yang mana mereka mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Itu yang pertama, imamul adil, wa syabun nasya'a fi ibadatillah, wa rajulun dan sebagainya. Ada 7 golongan. Yang pertama, imam adil, orang yang memberikan harta, orang yang memberikan sumbangan. Dia bagi sumbangan tangan kanan, tangan kiri dia tidak nampak, menunjukkan betapa ikhlasnya orang tersebut. Maka mereka inilah yang akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu hadis yang berkaitan dengan umat Islam akan memusnahkan orang Yahudi. Baik, kita pergi kepada hadis, satu lagi hadis sebelum kita menutup kuliah kita, iaitulah hadis yang mana hadis yang ke-12. Hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq kepada kita tanda-tanda akhir zaman, sifat amanah akan hilang sedikit demi sedikit. Sifat amanah iaitulah sifat amanah jujur. Amanah yang mana amanah ini banyak dia punya konsep. Yang pertama, amanah kepada manusia, amanah kepada kerja, amanah kepada tanggungjawab, amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda-tanda akhir zaman, seorang manusia akan hilang amanah dia sedikit demi sedikit. Sifat amanah ni payah nak cari. Bagaimana apabila hadis
daripada Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahu kami dua buah hadis mengenai dua kejadian yang mana berlaku, yang mana akan berlaku. Yang pertama sudah saya lihat, sedang yang keduanya saya menanti-nantikannya, kata Hudzaifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahwasanya amanah itu turun ke dalam lubuk hati orang-orang yang tertentu. Kemudian turunlah Al-Quran. Maka orang-orang itu lalu mengetahuinya melalui panduan Al-Quran dan mengetahuinya melalui panduan As-Sunnah. Selanjutnya Rasulullah SAW menceritakan kepada kami tentang hilangnya amanah. Lalu beliau bersabda, iaitulah seseorang itu tidur, sekali tidur, lalu diambillah amanah itu. Lalu diambillah amanah itu daripada dalam hatinya. Kemudian tertinggallah bekasnya, seperti bekas yang ringan sahaja. Nanti ibaratkan apabila seseorang itu tidur, maka Allah Subhanahu wa taala ambil daripada hati dia itu sifat amanah. Maka diumpamakan seperti seolah-olah bekas, yang mana bekas itu ada isi. Apabila Allah Subhanahu wa taala ambil amanah dalam diri seseorang itu, diumpamakan sebagai barang yang dalam bekas itu setelah diambil, maka ringanlah bekas tersebut. Itulah diumpamakan sebagai hati. Maka hati manusia itu puncanya adalah, kalau kita lihat tadi kita sentuh, Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita akal, maka dia bagi kepada kita dua benda. Yang pertama hati dan juga yang kedua nafsu. Maka ikut kepada mana hati dan juga nafsu itu nak ikut. Kalau hati itu ikut akal, maka dia akan salimlah tersebut, segala tingkah laku dan juga perilaku tersebut. Maka apabila dia mengikut nafsu, hati itu mengikut nafsu, maka lesulah. Kalau kita lihat kata-kata orang tua, ikut hati mati, ikut nafsu lesu. Maka digambarkan bekas tersebut adalah hati. Lalu diambillah amanah itu dalam hatinya, kemudian tertinggallah bekasnya seperti bekas yang ringan sahaja. Kemudian ia tertidur pula. Lalu diambillah tangan yang mana mengelembung di dalam tangan daripada bekas bekerja berat yang mana menggunakan kapak ataupun cangkul. Jadi seperti bara api yang kau gilingkan dengan kakimu, kemudian mengelembunglah ia dan engkau melihat ia meninggi, padahal ia tidak apa-apa. Ketika Rasulullah SAW menceritakan hadis ini, beliau mengambil sebiji batu, iaitu batu kerikil, lalu menggilingkan dengan kakinya. Kemudian berpagi-pagi, iaitulah jadilah orang ramai berjual beli, maka hampir sahaja tiada ada seorang juga yang suka menunaikan amanah. Sampai dikatakan orang bahawasanya di kalangan Bani Fulan, di kampung yang tertentu itu, ada seorang yang mana sangat baik memegang amanah, sangat terpercaya, dan orang ramai mengatakan alangkah tekunnya dalam bekerja, alangkah indahnya pekerjaannya, alangkah pula cerdik otaknya, padahal dalam hatinya sudah tiada lagi keimanan, sekalipun hanya seberat timbangan biji sawi. Maka sesungguhnya telah sampai masanya saya pun tidak mempedulikan manakah di antara kamu semua yang saya hendak bermubaya'ah, berjual beli, jika ia seorang Islam, maka agamanya lah yang akan mengembalikan kepadaku. Itu maksudnya agamalah yang menahan daripada khianat. Dan jikalau ia seorang Nasrani ataupun Yahudi, maka pihak yang bertugaslah yang akan mengembalikannya kepadaku. Maksudnya dia seorang Nasrani atau Yahudi, maka orang yang memegang kekuasaan pemerintahan yang dapat membantu aku untuk mendapatkan semua hak-hakku daripadanya. Adapun pada hari ini, maka saya tidak pernah berjual dengan kamu semua kecuali dengan fulan dan fulan, orang yang tertentu saja. Maka hadis ini menggambarkan kepada kita bagaimana pentingnya sikap amanah. Yang mana sikap amanah yang terutama dia fokus, tetapi dalam hadis ini itulah amanah dalam jual beli. Bagaimana kalau kita lihat kedai ini jual benda yang sama tetapi dengan harga yang berbeza. Kadang-kadang benda tersebut benda yang sama tetapi jual dengan harga yang berbeza. Itulah kita dapat lihat amanah. Dan dia cerita kat sini bagaimana ketika mana jual beli
Kalau kita lihat jual beli orang Arab ni, dia banyak yang menggunakan helah. Helah itu apa dia? Yang pertama dia akan jual barang yang mana barang tersebut mahal pada orang lain. Dia nak untung cepat, nak kaya cepat. Padahal dengan RM1, RM2 itu bukan boleh kaya pun. Tetapi dengan sifat amanah yang tidak ada dalam diri, menyebabkan apa? Allah Subhanahu Wa Taala habaq kepada kita tanda-tanda sifat amanah itu akan hilang sedikit demi sedikit. Walaupun even orang Muslim sekalipun hilang amanah. Amanah dalam bekerja dan sebagainya. Sebagai contoh kan, kalau kita bekerja dengan bos kita kan, rehat antara pukul 12.30 sampai pukul 1.30 sejam. Tak apa kerja. Kerja kadang-kadang kerja itu bukan, kalau kerja daripada pukul 8 sampai pukul 12.30 itu bukan kerja yang betul-betul dia punya, maksudnya bukan berkualiti. Kadang-kadang ada bersembang dan sebagainya. Itulah dikatakan amanah kita. Itu amanah dengan bos dan sebagainya. Bagaimana pula amanah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagilah apabila bekerja, walaupun bekerja dengan manusia, tetapi ingat amanah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam keadaan meeting dah masuk dah awak ni asap dan sebagainya, minta supaya apa? Supaya pause kejap, kemudian nak semayang. Kan? Apabila kita dapat rezeki dalam bentuk yang halal, kita bagi dalam bentuk yang halal juga, itulah dikatakan keberkatan. Anak-anak kita didik, bagi kata sekali je tetapi dia dengar, kan, dia jadi dan sebagainya. Jadi amanah itu merupakan suatu sifat yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akhir zaman akan hilang sedikit demi sedikit, walaupun orang itu orang Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keterangannya menunjukkan bahawa sifat amanah akan hilang secara angsur dan berangsur, dan bilangan kaum muslimin sehinggalah sampai suatu saat nanti orang yang akan dianggap baik untuk menjaga amanah pun telah khianat. Orang yang diberikan tanggungjawab untuk menjaga khianat. Sebagai contoh apa? Kita bagi anak-anak kita kepada nursery sebagai contoh. Entah nursery, amanah kepada dia untuk jaga anak kita, tetapi dia buat macam-macam keluar dan sebagainya. Contoh tuan-tuan. Kalau begitu pun kita tidak suka, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala amanah kepada kita ini untuk apa? Untuk taat kepada dia. Kita ini tidak taat kepada Allah. Tambah-tambah lagi lah, kan? Jadi amanah itu merupakan satu benda yang mana sifat itu menunjukkan kepribadian kita. Kalau kita lihat sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertamanya sendiri orang yang mana membenarkan kata-kata Allah dan juga memberikan kebenaran kepada orang lain. Dan yang kedua dah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sifat dia ialah jujur, amanah, tabligh, menyampaikan kepada orang lain, dan juga fatanah, kebijaksanaan dia. Dia ada masalah, dia ada jumpa kaum-kaum dia ada masalah, dia bagi masalah, dia apa? Dia selesaikan masalah dengan cara fatanah, hikmah. Suatu ketika kalau kita lihat dalam keadaan di mana kabilah-kabilah Quraisy ini, mereka itu mereka bergaduh untuk meletakkan di mana siapakah yang harus, kabilah manakah yang harus meletakkan batu Hajarul Aswad di tempatnya. Maka dia bergaduh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil suatu kain yang mana diletakkan di tengah-tengah tersebut batu, kemudian semua diangkat. Bagaimana menunjukkan fatanah ataupun bijaksana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam jujur, amanah. Diberikan suatu ganjaran, perempuan bagi ganjaran apa lagi, kekayaan, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tolak. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipegang amanahnya, iaitu sebagai dai, sebagai rasul, yang mana diberikan, walaupun diberikan segunung emas sekalipun, dia tidak juga berganjak daripada apa? Daripada berdakwah jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira sekali itu daripada saya, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Moga-moga kita dapat yang sedikit kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, dapat yang sedikit kita gunakan. Moga-moga bertepatan dengan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah, wa zakir, berilah peringatan, fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kerana peringatan itu memberi manfaat bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi shahida, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tanggung majlis kita dengan tasbih kafarah dan juga surat Al-Nas. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Al-insana lafi khusr illa alladhina amanu
wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.